اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا. Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami. Wa yassir lana umurana. Permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Bukakanlah ya Allah ikatan daripada lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Agar boleh difahami tutur bicara kami. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama. Wa 'allimna ta'wil. Ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Rizqan wasi'an tayyibah. Rezeki yang luas, melimpah ruah, lagi halal, bersih, suci. Wa amalan mutaqabbala. Amalan yang diterima. Wa shifa'an min kulli da'. Dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, Haifa Najwa, Sumi, Fauziyah, ahlan-ahlan kepada semua, Waalaikumsalam yang kepada yang memberi salam, AR Ultimate, begitu juga Allah Pilasteri, terima kasih banyak-banyak untuk gift, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Ahlan-ahlan kepada semua, begitu juga terima kasih banyak-banyak Han, pencinta ilmu, yang berada di ruangan FB. Ahlan-ahlan Aziza Iza, Nur Asikin, Nur Jura Azlim, Kamiza Muhammad Amil, PKL Sadariyah, Ana Sukaimi, ahlan-ahlan Binarai Sulaiman, Kamiza Muhammad Amil, Salma Ja'far, Ramina's Kitchen, Aziza Iza, begitu juga Sabariyah Wancik, ahlan-ahlan Ayu Hafiz, Yaya Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Kak Lamsu, Marwani Ahmad serta semua sahabat-sahabat yang lain. Kita setiap petang jam 6 petang kita berkongsi daripada perkongsian syarahan penawar bagi hati. Maka buku ini berkisah berkenaan tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga hati. Sangat penting untuk kita menjaga hati. Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, hati adalah raja kepada seluruh anggota tubuh badan. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia ada seketul daging. Iza saluhat, jika ianya adalah elok, seluruh anggota tubuh badan akan baik dan elok. Wa iza fasadat, namun kalaulah anggota itu rosak, buruk, busuk, maka seluruh anggota tubuh badan akan lahir daripadanya amalan-amalan yang tidak elok. Maka anggota tubuh badan itu sabda Nabi, ala wahyal qalb, maka itu adalah hati. Maka sebagaimana kita mengambil berat untuk membersihkan zahir kita, kita mengambil berat untuk membersih wajah, tempat di mana manusia memberikan perhatian kepada kita. Kita mengambil berat untuk membersihkan tubuh badan. Kita mengambil berat untuk membersihkan zahir. Maka lebih penting daripada itu adalah kita juga perlu mengambil berat untuk membersihkan hati. Maka apakah yang mengotorkan hati? Sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela yang ada disebutkan daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada sifat sombong, daripada sifat takabur, daripada sifat riak, dan juga segala sifat-sifat buruk yang lain, hasad, dengki dan lain-lain. Maka kita nak bersihkan hati. Maka bagaimanakah nak membersihkan hati? Cara penulis buku Penawar Bagi Hati bagi pandangan beliau
adalah nak membersihkan hati adalah dengan menjaga 7 anggota zahir yang kita ulang setiap hari pada awal perkongsian kita, kerana sentiasa ada yang kali pertama join. Maka nak menjaga 7 anggota zahir, dan 7 anggota zahir ini bila jaga, insya-Allah akan membantu untuk pembersihan hati dan jiwa. Maka apakah 7 anggota zahir tersebut? Mata. Hari ini kita akan habiskan berkenaan tentang mata. Perlunya menjaga mata. Kita telah baca hadis-hadis yang telah dikongsikan. Kita telah baca ayat yang ke-30 daripada surah An-Nur, surah yang ke-24. Begitu juga ayat-ayat yang lain. Maka pentingnya untuk menjaga mata. Anggota zahir yang kedua, telinga. Anggota zahir yang ketiga, mulut. Anggota zahir yang keempat, perut. Anggota zahir yang kelima yang perlu dijaga, kemaluan. Yang keenam, kedua tangan. Dan yang ketujuh, kedua kaki. Maka kita nak jaga 7 anggota zahir ini supaya bersih hati kita. Dan dalam kita tajuk berkenaan tentang mata, kita telah dikongsikan berkenaan tentang pentingnya ada sifat muraqabah. Muraqabah. Kan kita dah pernah baca pada tajuk mata, adanya firman Allah pada surah yang ke-40 Ghafir, ayat yang ke-19 berkenaan tentang khainatul a'yun, pengkhianatan mata. Mata yang mencuri-curi melihat dosa. Mata yang mencuri-curi melihat benda yang tak baik ketika mana bersendirian. Maka sebab itu semalam kita telah baca tentang muraqabah. Penting untuk kita menjaga hati dan anggota zahir daripada maksiat dan dosa, kita perlu ada sifat muraqabah. Maka apakah muraqabah? Muraqabah adalah perasaan, kesedaran, keyakinan bahawa Allah sentiasa melihat kita, memerhatikan kita dan mengetahui segala gerak-gerik kita. Orang yang ada sifat muraqabah, maka dia akan bersegera melakukan kebaikan dan dia akan meninggalkan dosa dan maksiat. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, ini adalah sekadar kita ke belakang balik dengan apa yang kita telah baca. Marilah kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal imtifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa sawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita nak sambung daripada muka surat 38. Yang ada buku, maka daripada muka surat 38. Yang tak ada buku pun tak apa. Kita akan baca perlahan-perlahan dan kita ambil istifadah dan manfaat insya-Allah. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ummi Zayhadi, Nur Jura Azli, Nur Asikin, Zahra Alias, Kak Kamizah, Haifa Najwa, Marda WKN, Ustazah Zai. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Bantu share. Terima kasih semua. Maka kita telah tiba pada muka surat 38. Di sini penulis buku membawakan sebuah kisah tentang muraqabah. Muraqabah. Bagaimana ada seorang hamba, walaupun dia adalah hamba, namun dia ada sifat muraqabah, kesedaran, keyakinan bahawa Allah sentiasa melihat dia dan akhirnya membawa kepada pembebasan dia. Maka kisah ini diambil daripada penceritaan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maka tajuknya adalah kisah di antara Sayyidina Umar dan budak kecil pengembala kambing, hamba yang mengembala kambing. Maka kata Abdullah bin Dinar rahimahullah, salah seorang tabi'in, suatu hari aku telah keluar menuju ke Mekah bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Kita tahu kisah Umar bin Khattab, kisah keislaman Umar bin Khattab sendiri adalah satu kisah yang luar biasa. Bagaimana pada awalnya beliau meninggalkan rumah dalam perjalanan nak membunuh Rasulullah SAW, namun di situ Allah bagi dia hidayah. Maka kadang-kala dalam hidup kita tidak patut judge ataupun menghukum seseorang itu pada zahirnya semata-mata, sebab kadang-kala kita tak tahu bila Allah terima taubatnya, bagaimana lebih baik keislaman dan amalannya daripada kita. Umar bin Khattab, keislamannya Allah tentukan sewaktu di dalam perjalanan nak bunuh Nabi SAW. Kemudian dia bertemu dengan adiknya, adik iparnya, dan daripada situ membawa kepada keislaman dia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab, kata Abdullah bin Dinar, kami telah berhenti sebentar di tengah jalan untuk berehat. Ketika itu kami melihat ada seorang gulam, seorang hamba, budak kecil sedang turun daripada bukit dan dia membawa bersama dengan dia kambing-kambing. Hamba zaman kita dah tak ada hamba. Penghambaan daripada sudut lain tu banyak. Penghambaan nafsu mungkin, penghambaan daripada cara berfikir mungkin. Tapi hamba fizikal dah tak ada. Zaman dulu ada hamba. Hamba adalah orang yang mana seluruh dirinya dimiliki oleh tuan dia. Maka dia bekerja tanpa gaji. Maka dia perlu bekerja mengikut arahan tuan dia. Maka ada seorang hamba, kalaulah istilahnya untuk kita mudah faham, maka hamba pada zaman dulu adalah manusia yang paling rendah kasta dia. Bahkan kadang-kala tak dilayan seperti manusia sebab dijual, diberikan hadiah, dihantar ke sana ke sini. Maka sebab itu kita nampak Islam datang, dan banyak kali Islam bila seseorang itu melakukan sesuatu kesalahan, maka dia perlu tebus dengan memerdekakan hamba. Begitu juga Islam menggalakkan untuk berlaku baik kepada hamba. Maka hamba zaman dulu adalah manusia yang kasta paling rendah. Bahkan ada yang tidak menganggap sebagai manusia disebabkan mereka anggap sebagai barang dagangan, barang perniagaan. Maka kata Abdullah bin Dinar, kami terserempak dengan seorang hamba yang sedang membawa kambing milik tuan dia. Maka Umar bin Khattab nak uji hamba ni. Umar bin Khattab nak uji hamba ini. Ketika bertemu dengannya, Umar bin Khattab bertanya, wahai pengembala, jualkanlah kepadaku seekor kambing. Dia kata, jual seekor kambing. Aku nak beli seekor kambing. Maka budak hamba ini menjawab, aku hanyalah pengembala yang menjaga kambing ini. Kambing-kambing ini adalah kepunyaan tuanku. Zaman dulu kalaulah orang yang menggembala kambing, maka dalam sekali banyak, bukan seekor dua ekor, dalam jumlah yang besar. Maka Umar bin Khattab minta beli untuk uji budak ni, hamba ini. Maka hamba ni tak nak jual. Dia kata, bukan milik aku. Ini adalah milik tuan aku. Maka Umar bin Khattab mengujinya. Nanti beritahu sahaja kambing ini telah dimakan oleh serigala. Umar bin Khattab uji. Yalah, seekor kambing bukan murah. Kalau zaman kita 1,000 lebih. 1,000 lebih dapat duit. Maka Umar bin Khattab kata, tak apa, nanti balik rumah, cakaplah dengan tuan, ada seekor kambing hilang. Serigala makan. Dan kau dapat duit. Jumlah banyak. Dan hamba tak pernah ada duit. Kecualilah hamba mukatab dan sebagainya. Maka Umar bin Khattab saja nak uji, kata Umar bin Khattab, kata jual je. Dan kalaulah tuan tanya mana seekor kambing, cakap dengan dia, kambing itu dimakan oleh serigala. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi budak ni dia ada sifat muraqabah. Sifat muraqabah. Ini sifat yang kadang-kala kita belum ada. Maka walaupun dia dapat tawaran duit, dapat tawaran yang tinggi, dan kemudian dia boleh je balik rumah dan cakap dengan tuan dia kambing dimakan oleh serigala. Tak ada CCTV pun, tak ada orang tengok pun,
tak ada bukti dan saksi pun. Tapi apa hamba ni jawab? Dia ada muraqabah. Dia ada kesedaran bahawa Allah sentiasa melihat dia. Dan itulah sifat yang menjadi penguat untuk manusia melakukan perkara baik dan meninggalkan maksiat dan dosa. Maka apa kata budak ini? Budak ini menjawab, jika itu yang aku katakan nanti. Maksudnya kalau aku bohong dengan tuan aku, kata kambing kena makan serigala, kambing hilang. Maka jadi di mana Allah? Maksudnya bukankah Allah Maha melihat? Bukankah Allah Maha mengetahui? Bukankah Allah Maha memerhati? Bukankah Allah tahu segala-galanya? Mungkin aku boleh tipu tuan aku, wahai pakcik. Tetapi bagaimana dengan Allah? Bagaimana nak tipu Allah? Bagaimana nak sorok daripada Allah? Sebab itu kita dah belajar muraqabah adalah sifat yang paling penting untuk menghalang manusia daripada melakukan dosa. Sifat yang paling penting untuk mendidik manusia tidak meninggalkan larangan-larangan atau tidak meninggalkan perintah-perintah Allah. Maka dia kata, baik, kalaulah aku boleh tipu tuan aku, tapi macam mana dengan Allah? Allah kan Maha melihat. Umar bin Khattab bila dengar jawapan daripada hamba ni, maka mendengar jawapan itu, Umar bin Khattab menangis. Menangis. Daripada sini kita belajar satu benda. Ini adalah hamba. Hamba. Manusia yang paling rendah kasta. Manusia yang paling rendah kasta. Bukanlah tok guru, bukanlah ustaz, bukanlah syekh. Dan daripada sini mendidik kita satu benda. Kita tak patut pandang rendah pada sesiapa. Tak patut pandang rendah. Walaupun dia adalah orang yang bukan berada di masjid. Walaupun dia bukanlah orangnya zahirnya berpakaian jubah dan sebagainya. Macam ni hamba. Tapi jawapan dia itu membuatkan Umar bin Khattab menangis. Dan sebenarnya daripada sini juga kita belajar kita tak patut menilai manusia daripada zahir. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ingatkan, Rubbah, ada banyak orang, Ash'asa, dia punya rambut kusut masai, nampak macam orang tak betul, nampak macam orang yang tak terus, rambut dia kusut masai. Aghbara, badan dia kotor, badan dia berdebu. Madfu'un inda abwabin nas, sabda Nabi, orang bila jumpa dia orang halau dia. Mungkin dia berbau, mungkin badan dia kotor, mungkin dia tak bersih. Orang bila jumpa dia orang halau dia. Orang pandang rendah pada dia. Tapi sabda Nabi, Nabi ingatkan, jangan kita pernah pandang hina kepada sesiapa. Sabda Nabi, lau aqsama 'ala Allah. Tapi hakikatnya ada sebahagian orang yang nampak hina pada pandangan manusia. Kalaulah dia minta sesuatu dengan Allah, la adarrah. Allah pasti bagi. Kenapa Allah pasti bagi? Sebab hubungan dia dengan Allah sangat dekat. Dia adalah kekasih Allah. Tetapi Allah kadang-kala sembunyikan kekasih-kekasihnya dalam bentuk yang begini untuk menguji manusia. Untuk menguji manusia. Jangan pernah pandang hina pada sesiapa. Jangan pernah pandang rendah pada sesiapa. Jangan pernah meremehkan sesiapa. Sebab Allah hanya menilai hati manusia. Allah tak pernah menilai daripada zahir manusia. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak pernah melihat tubuh badan zahir kamu, wajah kamu. Yang Allah nilai adalah qulubikum, hati, dan a'malikum, amalan kamu. Maka ini hamba. Nampak macam hamba. Dan hamba ini adalah kasta yang paling rendah zaman tu. Sebab itu kadang-kala ini mendidik kita, jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada sesiapa. Jangan pernah memandang hina kepada sesiapa. Bila kita pandang rendah kepada orang lain, walaupun zahirnya menunjukkan dia sebagai seseorang yang lagi rendah daripada kita, maka itu sebenarnya adalah sombong. Sombong adalah sabda Nabi, ghamtun nas ataupun ghamsun nas. Dia datang dengan tiga perkataan.
dengan ta, dengan sad dan dengan dad. Ghamtu ataupun ghamsu ataupun ghamdun nas, memandang rendah kepada orang lain. Itu adalah sombong. Bila kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain, sombong. Bila kita rasa diri kita lebih bagus daripada orang lain dan orang lain adalah hina, rendah, maka itu adalah sombong. Maka sebab itu, kadang-kala Allah sembunyikan orang-orang yang dekat dengan dia, kekasih-kekasihnya, orang yang mempunyai darjat dan kedudukan di sisinya, dalam bentuk orang yang seperti pengemis, orang yang seperti kusut masai. Walhal sebenarnya di sisi Allah darjatnya adalah tinggi. Dan Allah buat begitu untuk menguji kita. Adakah kita menilai manusia pada zahir? Sebab Allah tidak pernah menilai manusia pada zahir. Allah menilai manusia pada hati dan perbuatan dia. Maka bila mendengar jawapan budak tadi, muka surat 39, hamba tadi. Hamba. Yang mana dia kata, kalaulah aku tipu Tuhan aku, bagaimana dengan Allah? Allah Maha mengetahui. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar bin Khattab kenal, ini adalah budak hamba yang ada sifat yang tinggi. Ada kelebihan yang tinggi. Ada sifat muraqabah. Maka Umar pun menangis. Lalu dia menghampiri hamba tadi. Dia beli hamba tu dan dia merdekakan. Dia merdekakan. Dia beli hamba tu, dia merdekakan. Sebab budak ni tak layak jadi hamba. Dengan iman yang dia ada sebegitu, dengan sifat muraqabah yang dia ada, dengan keyakinan yang dia ada kepada Allah, dia tak layak jadi hamba kepada manusia. Dia hanya layak jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab beli dia dan Umar bin Khattab merdekakan dia. Maka Umar bin Khattab berkata kepada hamba tadi, kata-kata kamu tadi telah membebaskan kamu daripada penghambaan di dunia. Semoga nanti di akhirat kata-kata kamu tadi dapat membebaskan kamu daripada siksaan api neraka. Maka yang membebaskan kita daripada siksaan api neraka apabila kita benar-benar menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kisah tentang sifat muraqabah. Hamba yang ada sifat muraqabah, maka beliau telah menjadikan Umar bin Khattab menangis. Bahkan menjadi asbab kemerdekaan beliau daripada penghambaan manusia. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, tag rakan-rakan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat 40. Maka kita telah baca bahawa dalam buku ini ada 3 tajuk besar. Ada 3 kitab. Maka tajuk besar yang pertama bermula daripada muka surat yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat yang ke-21 yang mana menjaga 7 anggota zahir. Maka daripada 7 anggota zahir, secara ringkas penulis telah kongsikan tentang pentingnya menjaga mata. Maka muka surat 40 kita telah tiba pada anggota zahir yang kedua yang perlu kita jaga. Maka apakah yang perlu kita jaga? Pentingnya kita menjaga telinga kita. Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar? Apa yang kita dengar meninggalkan kesan pada hati. Apa yang kita dengar apa yang kita lihat meninggalkan kesan pada hati. Maka muka surat 40 maka dimulakan dengan kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia akhirat. Maka apakah manfaat telinga ni? Pendengaran dunia dan akhirat. Kata penulis buku, muka surat 40, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan telinga untuk beberapa kebaikan dunia akhirat. Bahkan sebenarnya tidak ada benda yang Allah ciptakan sia-sia. Tak ada benda. Setiap satu, minta maaf, setiap satu daripada anggota tubuh badan kita, maka setiap satu ada manfaatnya. Semua yang Allah cipta. Firman Allah di dalam penghujung surah Al-Mu'minun juz yang ke-18, Allah berfirman,
Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Adakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu sia-sia? Tidak ada yang penciptaan Allah yang sia-sia. Baik daripada penciptaan manusia, jin, bahkan haiwan yang berada di sekeliling kita, yang kita nampak maupun tidak. Bahkan sistem alam yang Allah cipta, tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah manfaat telinga? Banyak manfaat dia. Cuma di sini kata penulis buku, antara kebaikan telinga yang berkaitan dengan dunia adalah yang pertama, kita boleh menjadi seronok dengan benda yang kita dengar. Kan kadang-kala kita boleh jadi seronok bila dengar sesuatu. Antara benda yang manusia seronok bila dengar, contohnya adalah pujian. Manusia ni bila dengar pujian dia seronok. Orang puji dia seronok. Tapi kena berhati-hati. Kadang-kala dengan pujian boleh membinasakan manusia. Tapi manusia dengan pendengaran dia boleh dengar benda-benda yang dia seronok. Kadang-kala bila dengar benda-benda yang baik, hati jadi gembira. Walhal tak ada sentuhan tangan, tak ada sentuhan fizikal, tak ada dapat hadiah ke apa. Kadang-kala kata-kata yang dia nak dengar daripada pendengaran itu membawa kepada kegembiraan hati. Sebab itu antara kelebihan telinga, pendengaran. Manusia boleh jadi seronok dengan apa yang dia dengar. Yang kedua, pendengaran. Apakah kelebihan dia? Sebagai jalan untuk faham apa yang didengar. Sebab itu ada orang yang mana dia lebih cepat belajar daripada pendengaran daripada penglihatan. Ada orang dia lebih cepat belajar penglihatan daripada pendengaran. Dan ada test untuk benda tersebut. Yang mana kita boleh tahu anak kita dia lebih selesa, cepat belajar melalui pendengaran ataupun penglihatan. Maka manusia boleh dengan mendengar belajar banyak benda. Dengan mendengar belajar banyak benda. Sebab itu kita kena jaga pendengaran kita. Kita tak nak belajar benda-benda yang tak elok. Kita tak nak masuk dalam pemikiran dan hati kita benda-benda yang tidak elok. Ahlan-ahlan kepada yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi. Tak rakan-rakan sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kata penulis buku, dan antara kebaikan pendengaran berkenaan akhirat pula. Yang pertama, mendengar Al-Quran. Mendengar Al-Quran pun dapat pahala. Meninggalkan kesan pada jiwa. Kemudian yang kedua, mendengar sabdaan Nabi. Dan yang ketiga, mendengar semua ilmu yang memberi manfaat. Maka kita berhenti di sini. Nanti insya-Allah esok kita sambung daripada nota kaki yang ke-74 insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, Ninda Eva, Haifa Najwa, Fatimah Azhara, kemudian ahlan-ahlan kepada semua. Terima kasih banyak-banyak yang bantu share, yang tag rakan-rakan. Terima kasih banyak-banyak Mak Itun, Rosina Cikman, Ruby, Ayu Hafiz, Zahara Alias, Kamiza Muhammad Amil, Hasnah binti Nasir. Terima kasih banyak-banyak semua. Semoga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran sabariyah. Yaya Lia, PKL Sadariyah, Kamizah, Fauzia Yunus. Terima kasih semua. Ana Sukaimi. InsyaAllah malam ni ada kuliah maghrib. Kalaulah ada yang berkelapangan, jemput join insyaAllah. Kuliah maghrib sekarang ni selalunya bermula jam 7.30 selalunya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullah khairah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sehari kita ada 3 program. 8.30 pagi. Cuma pagi tadi saya tak sempat buat. Saya ada program 6 petang dan 11 malam. Maka jemput join pada 3 waktu ni. Setiap program maksimum 30 minit sahaja buat masa ni insya-Allah. Terima kasih semua.